Warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saada. Baiklah, sidang kita pada malam ni, sakitnya bangsa Melayu, apa ubatnya wahai Tok Pawang Raja. Jadi andai kita berhalusi pada pagi ni, ketika dunia sedang bergelut dengan sebuah kebenaran, iaitu ketuhanan yang Maha Esa, Tunggal Sejati, Tauhid. Disebab kecelaruannya Tauhid itulah maka dunia menjadi porak-poranda, berlaku kezaliman, berlaku sebuah pencarian kepada anak-anak Adam. Maka telah dikatakan berulang kali, wahai anak-anak Adam, janganlah kamu ikuti syaitan, musuh Azazil, yang ingin menyesatkan dan mahu anak-anak Adam berpaling daripada menggapai sebuah kebenaran yang hakiki dan juga makamnya anak yang soleh. Maka sakitnya bangsaku Melayu terang nyata dan jelas pada ketika ini, sejak dikatakan dimerdekakan. Bangsa kita adalah bangsa yang tenat di timur. Jadi dalam gambar di atas adalah kita lihat rasulnya, utusan Allah yang dihadapkan dengan raja yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Jadi raja yang mengaku Tuhan, kepimpinan yang mengaku Tuhan, daripada gelaran nama dan kemuliaan yang mahu mereka diangkat melebihi anak-anak Adam yang lain. Terang jelas dan nyata siapa mereka, sudah terang lagi bersuluh. Mereka lah kepimpinan di muka bumi yang memegang harta, menjadikan manusia hamba di muka bumi. Hamba serba-serbi, daripada pangkat, gelaran, kasta, meninggikan diri, memuliakan diri mereka melebihi anak-anak Adam yang lain. Apakah ubatnya wahai Tok Pawang Raja? Kita pergi pada slide yang berikutnya. Di sebalik sebuah tirai kehidupan orang Melayu pada satu zaman, dan di sebalik tirai penceritaannya kisah Musa AS yang membelah laut, dan dihadapkan dengan ular-ular daripada segenap ahli sihir, daripada golongan mereka yang mengaku raja. Tanpa mentari ketuhanan, tanpa sinar mentari cahaya Allah yang cuba mereka tutup, maka tersesatlah anak-anak Adam sehingga pada hari ini, termasuklah kita orang Melayu. Kisah yang satu yang besar telah kita lupakan, yang satu itu. Maka perkataan sakit yang terkait, yang telah memporak-porandakan manusia dan peradaban serta tamadun sejak zaman bersamaan. Perhalusilah wahai bangsaku. Jadi penyakit orang Melayu, apa penawar? Daripada kata kunci yang saya katakan dalam sidang video yang sebelum ini, iaitu bahasa Melayu adalah bahasa ketuhanan, bahasa Melayu adalah bahasa pembelajaran, bahasa Melayu adalah bahasa sains, bahasa Melayu adalah bahasa alam beralam. Pengkaji bahasa di muka bumi telah mengesahkan kedudukannya bahasa Melayu di dalam sebuah pementasan mengenal Tuhan, mengenal yang hakiki, mencari jalan pulang. Tidak lagi boleh ditipu, digodam, dihack atau diselewengkan, disesatkan daripada gelanggang keluarga Adam dan Hawa. Perkataan sah ada satu, kit yang terkait. Bila mana orang kita terlupa kedudukannya yang satu tadi, the fabric of reality, maka penyakit orang Melayu hari ini apa dia? Digelar bangsa yang suka menerima rasuah, digelar bangsa yang perlu diberi tongkat, digelar bangsa yang porak-poranda dengan kepercayaan mistik, tahyul, takut kepada yang gaib. Maka tumbuhlah ibadat cendawan, Tok Bomo pawang serta pengamal alam mistik, yang menjadi yang dikatakan pengobat, perawat
yang menghalau jin setan mambang puaka yang merasuk dan memasuki sekujur jasad anak-anak Melayu. Maka kita mendapati bangsa kita bergelumang dengan berbagai bentuk penyakit zahir dan batin. Tak cukup dengan saka baka, kita dikatakan jasad kita penuh dihurung dengan menjadi rumahnya kepada jin, setan dan iblis. Merasuk orang kita, merasuk anak-anak kita, memporak-porandakan rumah tangga kita, menutup perniagaan kita. Ramai ada orang Melayu cerita kena baling tanah kubur, kan? Guna sihir menutup perniagaan orang lain. Khianat, hasad, dengki. Kenapa benda ini berlaku? Kerana anak-anak bangsa telah lupa akan yang satu itu. Bila mana kita lupa yang satu, kita percaya kepada kekuatan selain daripada yang satu, yang Esa Tunggal sejati, yang di dalam alirannya baginda Rasulullah SAW dinamakan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka haru birulah masyarakat kita pada hari ini. Anak-anak kita kalau duduk asrama zaman dulu kena histeria. Anak-anak orang Melayu antara ramai kena rasuk. Maka wujudlah berbagai aliran tafsir dan juga keilmuan yang menyatakan itu, ini dan bagaimana. Jadi dunia Melayu sentiasa hiruk pikuk dan porak-poranda. Institusi pemegang amanah gagal. Kepimpinan parti Melayu tidak dapat bersatu. PAS lagu tu, UMNO lagu tu, Perikatan lagu tu. Mereka dengan berbagai gelaran dan kekayaan yang telah ada tak pernah cukup. Mereka mahu menjual nama bangsa, agama dan negara untuk menjadi sekononnya pemerintah dan penyelamat kepada bangsa kita. Sedangkan penyelamat kepada bangsa Melayu, orang Melayu hanyalah yang satu Esa tadi. Andai bangsa Melayu kembali memahami apakah sebenarnya intipati permasalahan bangsa kita pada hari ini, dan apakah yang telah menjadikan bangsa kita kuat, dihormati, digeruni, yang dikatakan foundation yang telah menakluk seluruh muka bumi melalui jalannya laut tadi, dan keilmuan kita yang telah hilang pada pagi ini. Tauhid, mengenali yang Maha Esa, Esa Asa Tunggal, pakaiannya seorang Melayu. Bila mana konsep tauhid ini kita gagal fahami dan wariskan kepada anak-anak kita, maka wujudlah cerita jin, setan, iblis, mambang, puaka, sihir, keilmuan dan berbagai cerita dongeng 1001 malam. Tanpa memahami hakikatnya kedudukannya keilmuan tersebut di dalam gelanggang ketuhanan, maka bahasa tauhid, orang tauhid, ahli kitab dan rasul-rasul dan nabi-nabi daripada kalangan bangsa Melayu telah ditutup dan dikunci. Maka kajian saya yang telah menyatakan secara terang, jelas dan nyata akan kedudukannya utusan-utusan Allah di dalam pentas Nusantara berdasarkan sejarah dan fakta yang mereka sendiri iktiraf. Maka saya pun digodam, dihentam dan dituduh macam-macam. Itu barulah peringkat pertama di dalam kajian kita, hendak menyedarkan bangsa kita yang sedang tenggelam di dalam gelombang dan lautan kesesatan yang nyata. Bagaimanakah hendak kita mencari suatu titik pencahayaan cahaya ketuhanan tadi. Maka di dalam kajian saya, sisa warisan tauhid Melayu, lambang seka, antara hitam dan putih, mentari ketuhanan yang Esa, cahaya Allah, cahaya yang satu. Tanpa kita kembali kepada cahaya yang satu, yang Esa dan Tunggal, kita sentiasa akan dimomokkan, ditipu, dipajak, digadaikan, kita dilacurkan, kita akan menjadi barang jualan. Nama Melayu akan dijual, bangsa Melayu akan dijual, kita dimomokkan, kita didendangkan. Mereka lah pejuang kepada bangsa kita. Isu tauhid bukanlah isu yang
berat ataupun isu yang pening. Ianya adalah teras kepada sebuah kewujudan kuasa daya gelombang, rasa, jiwa, raga, dan bakal menjernihkan keadaan yang kusut masai dan simpul. Kedudukannya tauhid di dalam jiwa warisan kita telah terang dan nyata dan terang lagi bersudut. Tetapi seperti biasa, di kala ini ramai pengaku Melayu, malah yang penunggang agama telah lari daripada kedudukannya tauhid yang sebenar-benar tauhid. Ilmu hakikat ke, makrifat ke, mantik ke, usuluddin ke, tasawuf telah gagal menyatakan, membawa dan memberi rasa tauhid. Bila mana rasa tak ada, jiwa tak ada, kewarasan dan keimanan hilang, maka tetap kita di dalam keadaan porak-poranda, berkasta-kasta, dan yang paling teruk melupakan kedudukan kita selaku anak-anak Adam. Di dalam sembang saya pada sidang yang agak pendek ni, saya ulangilah, iaitu bahasa Melayu adalah bahasa ketuhanan, sains dan pembelajaran. Ini daripada kajian 1856 dan juga kajian yang bertarikh 16, 15 ataupun 5,000 ke 6,000 before Christ, sebelum Isa lahir. Kefahaman yang gagal kita warisi atau telah diwariskan sebenarnya, kerana pada hari ini anak-anak cucu tak pandang dah. Melayu itu kolot, Melayu itu bid'ah, Melayu itu sesat, Melayu itu syirik. Bahasa Melayu tu dah bahasa kuno. Pantun, syair, adat istiadat, budaya dan silat itu hanyalah untuk orang-orang Melayu yang tidak mengerti. Ini cerita agak berat pada hari ini. Bila mana kita telah menanggalkan, membuang permata warisan Adam dan Hawa yang melalui pengalaman saya ada di dalam sejarah warisan dan juga sekujur jasad bernama Melayu, maka kita akan tetap merana bangsa ini, tanah air ini dan dunia Melayu, termasuk anak-anak kita yang bakal mewaris si tanah Melayu kita. Pada hari ini perjuangan bangsa Melayu telah diperkotak-katikkan daripada dunia politik itu sendiri, dunia mereka yang membuka secebis dan bukannya kebenaran kepada warisan tamadun, budaya dan adat istiadat Melayu itu yang sebenarnya, yang mana semuanya itu kembali kepada gelanggang ketuhanan yang satu. Terpampang jelas di dalam seramik pemakanan kita, budi bahasa dan bahasa kita. Orang Melayu, bangsa Melayu telah kembali dan kekal di dalam gelanggang tauhid. Di dalam gelanggang tauhid tadi yang satu, yang esa, pastinya ada keselamatan. Tergelincirnya anak-anak bangsa terkeluar, kita akan dirobek-robek, kita akan dimomok-momokkan, kita akan digula-gulakan, dihayalkan dengan berbagai bentuk keilmuan dakwah dan juga gertakan, menjanjikan surga, langit tujuh, pintu, portal dan khazanah seluas mata memandang. Maka tergadailah lagi anak-anak Adam Melayu di tanah Adam, bunda pertiwi. Rahsia tanah Melayu ni memang besar. Jadi bagi mengakhiri sidang yang agak pendek ni, kedudukannya Melayu itu sendiri sebenarnya amat besar. Kalau saya cerita pengalaman saya dalam jejak warisan daripada seorang yang berfikiran liberal satu masa dahulu, yang berfikiran literal, yang menghabiskan 10 tahun di luar negara, di negara Amerika. Tanah Melayu amat besar nilainya. Tanah Melayu adalah pemegang amanah rahsia akhir zaman. Jadi bagaimana nak saya menyampaikan kisah ini kepada bangsa saya dan orang saya? Maka kita kembalilah kepada penutup sebuah cerita. Cahaya mata Melayu.
kefahaman ciptaan manusia mereka berbanding dengan perkataan cahaya mata Melayu. The creationist theory ataupun dikatakan teori daripada kitab-kitab mereka berkenaan dengan kisah kewujudan manusia. Melayu telah diwariskan dan telah mewarisi rahsia terbesar manusia di muka bumi. Ayahanda Adam dan Hawa, lembah tua, pergunungan Melaya. Andai waktu itu sampai, maka mentari sinar cahaya Allah, cahaya yang satu, akan menyinari cahaya-cahaya mata bangsaku Melayu. Bagi yang berminat, 17 dan 18, bengkel secara nyata online dan live kepada penonton seadanya antara rahsia dunia Melayu, ketuhanan dan cahaya Allah semata-mata di dalam gelanggang tauhid dunia warisan untuk nenek kita. Bagi mengakhiri sidang yang agak pendek, sepatah yang kita kata 99 butir senjata akan mereka hunuskan. Setongkat, sebilah tongkat saya bawa, 99 tongkat ular naga harimau akan dilepaskan bagi menahan jemputan anak-anak Melayu cahaya mata Allah dikembalikan kepada gelanggang anak-anak yang soleh. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.